Oke, salam dan salam sejahtera. Anwar atau Zahid, PM ke-9. Sekarang ini kita lihat bahwa di media sosial mereka sedang mempromosikan yaitu Presiden UMNO untuk mengganti Perdana Menteri yang ada sekiranya meletak jawatan. Dan di sini juga saya ada membaca yaitu siapakah sekutu baru UMNO calon PM pilihan Zahid. Di sini kita lihat apabila perkara ini berlaku, saya sebagai rakyat lihat kalau kerusakan demokrasi berparlimen kita ini rosak, kita boleh salahkan Parti Bersatu dan juga geng Skitul kerana kamu orang bersubahat membentuk kerajaan yang mana kamu katakan kerajaan Melayu Islam bersama PAS dan UMNO serta JPS. Jadi apabila parti yang kalah hari ini boleh menjadi Perdana Menteri, terutamanya mereka yang ada daripada UMNO, saya sebagai rakyat amat tekilan kerana buat apa kita ada pilihan raya yang mana sepatutnya mandat ini adalah berada di tangan PH yaitu Pakatan Harapan, tetapi kerana kerakusan kamu orang ingin berkuasa dan ingin menaik kepada peringkat tertinggi jabatan-jabatan dalam kerajaan, kamu orang telah menyalahgunakan mandat rakyat yang diberikan kepada kamu orang untuk terus mengekalkan kuasa kamu dan terus untuk menguasai kerajaan yang ada hari ini dengan kamu bergabung dengan parti yang kalah, yang mana kita tahu PAS dan UMNO adalah parti yang kalah, dan satu parti daripada Sarawak yaitu GPS, yang mana parti ini apabila parti mana yang menang yang membentuk kerajaan, mereka akan bergabung hanya untuk mendapat kuasa kerana kepentingan politik mereka di negeri Sarawak. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Jika perkara ini berlaku, maka tidak ada gunanya pilihan raya di Malaysia ini dilakukan kerana orang yang kalah boleh menjadi kerajaan dan mereka juga yang kalah boleh menjadi Perdana Menteri. So, tidak ada gunanya. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Demokrasi parlimen negara kita ini hancur dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin yang rakus ini. Kesalahan ini kita boleh salahkan kepada mereka ini yang tamak, yaitu mereka-mereka yang keluar daripada PKR serta Perdana Menteri yang ada hari ini yang membawa Bersatu ini keluar. Mereka ini kita harus hukum di PRU yang akan datang kerana mereka ini betul-betul telah membuat demokrasi negara kita ini hancur. Ini adalah hakikat yang kita lihat hari ini. Dan kita lihat kerana kerakusan mereka untuk berkuasa, jika mereka tidak keluar daripada PH hari itu, maka perkara ini tidak menjadi yang kita lihat hari ini. Perkara yang mereka lakukan ini adalah amat bertentangan, yang mana menyusahkan rakyat yang ada hari ini. Dan kita lihat apa yang berlaku, kegagalan kerajaan ini. Mereka tidak berjaya menangani masalah pandemik yang ada. Pinjaman, kita punya ekonomi hancur mereka kerjakan. Saya terkejut apabila saya lihat apa yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib, yaitu berapa hari bulan mereka pinjam berapa bilion. Lepas tu dibayar tahun 2030. Pinjam lagi berapa hari, 5 bilion, 10 bilion. Lepas tu bayarnya 2050. Ini siapa yang jadi pemerintah yang di waktu akan datang, mereka terjerat dengan hutang yang begitu banyak yang mereka buat hari ini. Ini adalah hakikat yang siapa yang nak jadi pemimpin, kalau betul-betul bukan mereka yang hebat, bukan mereka yang tahu tentang ekonomi, membentuk satu kerajaan baru ini adalah satu yang sangat susah. Ini adalah yang saya lihat sebagai rakyat. Untuk siapa yang nak menjadi Perdana Menteri itu, yang mana kita lihat mereka daripada UMNO hari ini mencalonkan orang-orang mereka untuk menjadi Perdana Menteri. Ini adalah bertentangan dengan apa yang kita lihat. Kerana UMNO dah kalah, Barisan Nasional dah kalah. Begitu juga dengan PAS. Jadi mereka hari ini jadi kerajaan, sia-sia undi kita sebagai rakyat. Tetapi kerana kerajaan ini terbentuk daripada MP-MP yang menang pilihan raya, maka mereka ini melompat ke sana, melompat ke sini, yang tidak mempunyai kesetiaan kepada parti dan tidak juga mereka mengikut apa janji mereka kepada rakyat, maka ini berlaku. Jadi hari ini apabila nak sebut Presiden UMNO ataupun orang-orang UMNO nak menjadi Perdana Menteri, pada pandangan saya mereka semuanya tidak layak kerana mereka kalah pilihan raya. Tidak boleh seperti ini. Kita patut serahkan mandat ini kepada PH. Dan
mandat itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Mungkin saya satu daripada 32 juta rakyat Malaysia yang inginkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi tidak apa. Kerana keyakinan saya, ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ada. Daripada segi ekonomi, politik, sosial, dan dia boleh lihat ke semua arah. Dia boleh berada di bawah dan melihat orang susah di bawah. Dan dia juga boleh bersama dengan mereka-mereka yang hebat di seluruh dunia. Jadi ini adalah pemimpin yang kita cari. Dan kita tahu, tidak ramai pemimpin yang ada di negara kita ini yang tahu ilmu ekonomi. Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin saya dikatakan pengampu, yang mana saya selalu membuat video berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Tetapi saya yakin kalau dia yang kita hari ini gunakan untuk membaiki kerosakan yang ada sebelum beliau bertambah lagi meningkat umurnya, yang mana kita tahu sekarang ini dia sudah pun berumur 74 tahun. Dan tak terlambat saya nak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah satu kerugian kepada kita rakyat Malaysia, kerana kita tidak menggunakannya. Sedangkan negara luar menggunakan kepakaran dan memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk membantu mereka daripada segi mereka punya cara mereka, kewangan mereka, ekonomi mereka gunakan, dan ilmu-ilmu yang lain mereka ambil daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita di Malaysia ini cuba memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim demi untuk kekal berkuasa, tetapi negara kita hancur, hutang banyak, kapitalis dan mereka yang BBIP ini mengaut keuntungan yang dijual. Apa yang kita lihat di dalam kerajaan yang ada hari ini, seperti yang dikatakan, yaitu kerajaan Melayu Islam, inilah yang dijualkan dahulu sehingga kini, dan yang merempat adalah orang-orang Bumi Putra. Kerana apa? Kerana apa yang mereka laungkan hanya di mulut, tetapi tidak ada pelaksanaan. Apalagi kalau kaum-kaum yang ada di Sabah Sarawak langsung tidak mendapat apa-apa manfaat daripada apa yang dilaungkan di pusat. Kerana pemimpin yang ada di pusat ini adalah pemimpin yang daripada UMNO, Barisan Nasional, yang dilihat pada saya sebagai rakyat menipu saya cakapnya, tetapi tidak menjalankan kerja mereka. Yang mana kita lihat di Sabah dan Sarawak ketinggalan, kemunduran begitu berlaku. Ini belum lagi, ada lagi yang di Semenanjung ini sendiri pun kita lihat kemunduran itu berlaku. Kerana yang mereka cakapkan hanya di mulut, membohong rakyat tidak habis-habis. Hari ini mereka kalah, mereka nak pula menjadi Perdana Menteri. Ini adalah satu yang akan menyusahkan rakyat. Kerana mereka tidak ada lagi pemimpin yang berintegriti, kerana yang tinggal hari ini adalah pemimpin-pemimpin mereka yang tua, yang tidak memberi manfaat kepada rakyat, tetapi untuk tembolok mereka sendiri. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Ini kenyataan saya sebagai rakyat, yang mana saya lihat bahwa pemimpin-pemimpin tua ini yang tidak berguna, yang tidak ada kualiti, tidak perlu lagi kita adakan mereka dalam politik negara kita ini. Kerana mereka inilah menyusahkan. Carilah tokoh muda lagi. Sepatutnya parti politik yang ada hari ini, mereka membuat pelapis baru. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, karena kerakusan mereka, yang mana kita lihat UMNO hari ini pun, mereka gagal mencari pelapis baru. Kerana yang nak menjadi MP mereka ini, mereka yang lama, yang nak kekal berkuasa, yang tak nak jatuh daripada kuasa. Jadi mereka tak boleh tukar lah MP-nya. Jadi begitulah. PAS pun begitu. Jadi pemimpin-pemimpin lama inilah yang membuat rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Kerana mereka terlalu lama dan mereka banyak benda yang telah mereka lakukan di belakang dan biayanya terlalu tinggi, sehingga kan mereka tidak boleh berhenti lagi daripada kerja-kerja mencuri duit rakyat, yang mana hari ini negara kita ini boleh dikatakan sebagai negara perasuah yang tertinggi di dunia. Ini hakikat. So, kalau kita nak mengatakan bahawa nak lagi mereka ini memimpin, ya silakan. Yang akan hancur negara kita ini, rakyat kita ini, kita punya negara tidak akan boleh membangun, tetapi kita akan menjadi negara yang tidak habis-habis mengatakan kerajaan Melayu Islam, dan akhirnya rakyat itu seperti itu, tidak akan berubah, dan momokkan ini akan membuatkan satu daripada
kita punya kaum yang digatakan Bumi Putra ini akan terus berharap, yaitu seperti ikan lapa menunggu ditaburkan dengan dedak supaya tidak perlu nak memikirkan bagaimana nak mencari cacing di dalam tanah. Ini akan berlaku. Apakah kita nak duduk di tempat yang sama? Jika kita nak, kita silakan jadi ikan yang menunggu dedak ditabur dan tak perlu mencari cacing di tanah. So itulah pencerahan saya. So pikir-pikirkan. Thank you.